Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik untuk sesi istimewa Traders Talk. Okay, so sekiranya anda sedang menonton secara live bersama dengan saya, sekiranya anda telah masuk ke platform live ini, okay, mohon anda untuk respon di ruangan komen. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Kalau jelas, komen jelas dulu dekat ruang komen. Saya nak respon dulu. Okay, kalau saya testing kat sini okey. Okay, so kalau anda sedang bersama dengan saya, cuba respon di ruangan komen. Okay, right. Ada tak yang bersama dengan saya ni? Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada Ros Zara, Yasir Arafat, Asmawi Nur, jelas Tian M. Okay, Chow Eng Lai, hi Tian M, jelas. Okay, right. Najihah Hussein, jelas. Okay, siapa yang sedang menonton, komen jelas. Okay, dan kalau jelas, bantu saya untuk klik button like, klik button love, dan klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ni. Okay, Ros Zara, jelas sangat. Okay, right. Siapa ni? Ismail Ibrahim, jelas. Okay, Siti Maisarah Muhammad Yusof, jelas. Okay, right. Terbaik. Terima kasih yang klik like, klik love dan klik button share. Okay, dan kita sedang live sekarang di Facebook page Nizam Malik untuk sesi Traders Talk bersama dengan tetamu jemputan istimewa kita pada malam ini. Okay, so sebelum kita jemput tetamu kita untuk bersama dengan saya malam ni, okay, saya nak maklumkan yang Traders Talk ni adalah satu session yang merupakan satu inisiatif daripada tim Saham Mastery, okay, untuk membawakan kepada anda semua, okay, yang minat untuk melabur dan trade saham di Bursa Malaysia, kita bawakan kepada anda the real people yang terlibat dalam pasaran saham, yang belajar saham dan memulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, sebab masalah yang dihadapi dalam pasaran saham ni adalah kita terlalu banyak dapat informasi yang salah di luar sana, di social media, di internet, di Facebook, di YouTube dan sebagainya, daripada sumber-sumber yang tak berapa tepat. Okay, dan ramai sebenarnya orang yang share tentang saham ni, dia based on pendapat semata-mata, okay, dan pemerhatian semata-mata. Okay, tapi apa yang paling best dalam saham ni, kalau kita nak belajar tentang saham, kita nak belajar daripada orang yang memang practitioner dalam saham, orang yang memang menceburkan diri dalam saham dan memang dah merasai kejayaan ataupun buat profit dalam saham, dan juga mungkin ada pengalaman mengalami kerugian dalam saham. Okay, so malam ni dalam Traders Talk ni lah kita akan membongkarkan pengalaman tersebut khas untuk anda semua yang ingin terlibat dalam pasaran saham. Okay, alright, so kalau anda dah ready untuk sesi pada malam ni, anda boleh komen ready. Dan saya akan jemput tetamu jemputan kita pada malam ni. Siapakah dia? Okay, sebentar saja lagi, mungkin 1 minit lagi untuk saya jemput tetamu kita, okay, untuk berkongsi pengalaman dalam saham. Okay, kalau anda ready, komen ready dekat ruangan komen. Okay, dan klik like dan klik love. Saya tak nampak like dan love anda ni. Mana like and love? Cuba komen sikit. Okay, Enjok Langkup, ni student kita. Siti Maisarah, Anthony Ngang, Robert ready, Asmawi Nur ready. Okay, terima kasih kerana respon. Terima kasih kerana like dan love. Okay, alright. So kalau anda semua dah ready, dan jom kita jemput tetamu jemputan kita pada malam ni. Okay, memperkenalkan Tuan Yusri Abu. Okay, dipersilakan. Okay, alright. Okay, Tuan Yusri Abu boleh open mic dan cam. Okay, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TNM. Okay. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana masih diberikan nikmat kesihatan dan masih bernafas malam ni. Betul, Alhamdulillah. Apa khabar, sihat hari ni? Alhamdulillah sihat Tuan. Okay, alright. Ada kat mana tu Tuan? Soalan favourite saya, ada kat mana tu? Saya kat rumah Tuan. Kat rumah. Kat rumah kat mana Tuan? Saya di Kedah, kat kampung ni, sekarang kat kampung di Kedah. Di kampung di Kedah. Ada internet Ada internet Tuan, insyaAllah ada internet. Sekejap saya kejap kita nak open ikut galeri supaya ada sebelah-sebelah. Sebab kita akan shift macam ni.
Sebentar saya tengok setting jap. Okay, alright. So kita dah sebelah-sebelah macam ni. Baru kita nampak berbual lah kan. Okay, alright. So Tuan Yusri, saya panggil Tuan Yusri boleh Boleh tuan. Okay, alright. So malam ni kita akan spend time mungkin setengah jam, mungkin 40 minit untuk share pengalaman dalam dunia saham lah. Okay, alright. Jadi first of all saya nak ucapkan tahniah kepada Tuan Yusri kerana terpilih untuk sesi trader stock pada malam ni. Okay, dan kita ucapkan terima kasih juga kerana Tuan sudi luangkan masa berharga Tuan untuk share pengalaman Tuan dalam saham lah. Okay, so mungkin Tuan boleh share sedikit kita mulakan dengan Tuan perkenalkan diri Tuan, mungkin kerjaya Tuan, okay, Tuan sebagai apa untuk kita starting the session. Silakan. Okey, baik tuan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada TNM dan juga tim Saham Mastery kerana memberi peluang dan ruang kepada saya malam ini untuk sesi berkongsi pengalaman dan juga untuk dapatkan ilmu daripada TNM lah. Saya ni sebenarnya bekas kaki tangan awam. Baik. Dan sekarang ni pesara kerajaan lah. Ambil option pesara awal sikit lah tuan. Pesara awal maksudnya tak tunggu sampai habis? Tak tunggu sampai habis. Okay, alright. Saya sign 58, tak Okay. sampai 60 lah, sign 58. Targetnya nak option dalam 50 macam tu. Tapi rasa tu sampai dah sekarang. Tu saya ambil option tu. Tak sempat 50 saya dah ambil option. Sebelum 50 dah resign? Dah betul tuan. Okey, kalau penjawat awam dalam kementerian apa tu? Saya tiga kementerian. 2-3 First kementerian. posting saya letak di Jabatan Kesihatan di Kajang Okey. dengan hospital. Okay. Lepas tu saya kena transfer di Langkawi di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan Jabatan Penjara. Oh, okey. Dan sekali saya kena transfer di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Lepas tu dia orang tukar kepada Jabatan Perdana Menteri dengan Jabatan Perangkaan. Oh, dalam bidang kesihatan Lah. Macam mana? bukan semestinya dalam bidang kesihatan lah. Tak. Dalam pengurusan. Bidang kerja saya tu dia buat pentadbiran, buat kewangan macam tu. Apa ni? Ikut JPA lah dia nak hantar mana. Lah basically Ya tuan. Okay, berapa lama bekerja? Berapa tahun kerja? Lebih kurang 16 tahun tuan. 16 tahun kerja dalam bidang kerajaan lah. Ya betul. Sebelum tu kerja swasta lah. Habis belajar dulu saya kerja swasta di KL juga lah. Saya sempat kerja di Menjalara, di Menara KL atau Puncak Bukit Nanas tu. Sampai 2005 saya masuk kerajaan, sampailah saya pencen tahun lepas. Okey, sekarang ni dah jadi yang besar, dah setahun dah tu. YB yang besara Yeah, right. So maksudnya pengalaman kerja ada kerja swasta dululah. Ya betul. So kerja kerajaan dan sekarang dah bersara lah. So sekarang buat apa? Sekarang ni saya mencari diri, minat dan kehendak sendiri. So cuba saya sambil ambil pencen di kampung, siap buatkan rumah di kampung. Macam kesukaan saya ni macam rumah ladang macam gitulah di kampung. Oh, sebelum ni bawa semua anak-anak pindah balik di sini tukar sekolah dan sekarang saya di kampung. Oh, maksudnya tinggal dekat KL? Ya, dulu di KL. Pindah balik ke Kedah, kampung? Ya. Oh. Saya mula di KL, lepas tu ke Kajang, lepas tu ke Langkawi, balik ke Perak. Sebab saya asal Perak tuan, mak ayah saya Perak, tapi besar di Kedah lah. I see. Baik, faham. Okay, alright. Okay, jadi kita nak teruskan. Jadi tuan dalam waktu tuan bekerja tu bertahun-tahun, berbelas tahun, pernah kenal saham ke ataupun tak tahu kewujudan saham? Tak tahu tuan, tak pernah. Tahu lah saham tu, tapi tak tahu macam mana CDS account, tak pernah tahu tuan. Maksudnya memang tak terjebak dengan saham ketika waktu bekerja? Dulu? Tak pernah langsung, belum. Tak pernah langsung waktu tu, tak pernah. Tak pernah mencari ataupun tak pernah orang share kat mana-mana? Tak tahulah. Tak pernah orang share, saya pun tak pernah mencari. Maksudnya kerja memang kerja je lah? Iya betul. Pagi balik petang, tu yang sampai tempoh saya rasa saya dah kata apa? Minat saya tu dah nak kerja sendirilah maksud dia. Dah penat lah basically kerja Ya, dah penat macam itu. Ya, okay, right. Bisnes ada buat ke tak? Ada sikit-sikit lah tuan.
Ada buat bisnes jugalah. Okey, baik, alright. Sebenarnya bila balik kampung ni, yang kata apa, saya buat dusun, buat kebun, buat rumah, duduk kat sini. Hmm? Itulah rutin harian saya sekarang, Pak. Baik, okey, dah bebas lah kan. Pagi-pagi lepas subuh hantar anak sekolah, anak ramai kan. Anak ramai. Anak berapa orang? Saya anak 6 orang dah sekolah. Okey. Yang sulung 5. Lagi 2 baby lah, baby dengan 3 tahun kat rumah. So semua 8 orang lah, Tuan. 8 orang Alhamdulillah. 8 orang, seorang isteri lah. Ya betul Tuan, seorang ya. Ah, Ikut tuan 118 lah. Macam mana Tuan? Kod. Ya betul, 118. 118 kod Saya 113. Kod saya 113. Alhamdulillah ada lah tu. Okey, alhamdulillah semua rezeki Tuan Allah bagi Betul Tuan. Oh, alhamdulillah. Okey, Dan right. itu juga lah salah satu penyebab saya cari side income, nak cari sumber tambah-tambah sikit. Sebenarnya masa kerja dulu saya ada buat macam sediakan tabung persaraan lah untuk saya prepare sebelum sampai saya dapat pencen. Sebab bersara awal ni tak dapat pencen lagi Tuan. Bersara awal tak dapat pencen. Tuan memang skim pencen? Ya, saya ambil skim pencen. Sebab kalau ikut akta pencen, umur saya 55 besok baru dapat. Sekarang tak dapat? Sekarang tak ada Tuan. Oh, okey, faham. Lepas tu Jadi sekarang ni dalam tempoh saya nak sampai 55 tu, ya adalah saya kumpul sikit buat tabung persaraan. Saya withdraw setiap bulan macam ambil gaji. Untuk saya belanja anak-anak, belanja harian, belanja makan, macam itulah. Setakat ni perancangan dalam tempoh setahun ni alhamdulillah berjalan lancar. Cuma ada lagi tempoh 9 tahun sampai saya dapat pencen 55 besok lah. tahun. Okey. Ya Tuan. Baik, okey, alright. Okay, so Tuan tak pernah kenal saham dan tidak pernah terlibat dalam saham ketika waktu bekerja. Jadi bila waktu Tuan kenal saham dan terjebak dalam saham? Itu persoalan saya. Tahun ni Tuan, maksudnya pencen tahun lepas masih tak ni lagi pasal saham ni dan masih tak mencari. Dalam bulan 3 saya mula adalah tengok dalam Facebook. Bila saya tahu sikit CDS apa semua saya tak tahu lagi. Maksudnya, so, saya cari sikit. Maksudnya Tuan berhenti bukan sebab nak buat saham. Tuan berhenti dulu. Tak. Saya tak kenal saham pun. Itulah, maksudnya berhenti dulu. Dah berhenti tapi Ya. macam saya kenal saham dulu, lepas tu saya buat saham, lepas tu saya berhenti. Tuan dah Ya. memang bukan niat nak buat saham pun, memang tak buat saham pun. Memang tak buat saham pun. Tak kenal saham pun lagi waktu tu. Berhenti lepas beberapa bulan baru nak cuba buat saham, betul? Ya, betul Tuan. Baik, okey, faham. Okey, so Tuan mula buat saham pada bulan berapa? Bulan 3 tahun ni? Bulan 3 saya mula mencari. Mula mencari. Apa yang buatkan Tuan? Apa ni, untuk jangka masa sekarang lah, jangka masa pendek. Saya nak berbelanja dengan selesa tanpa perlu berkira-kira dengan kehendak, keperluan anak-anak, belanja harian lah Tuan. Okey, maksudnya nak cari apa lah. Ya betul, dan of course saya ada kehendak dan orang kata apa, keinginan saya sendiri, tapi itu untuk jangka panjang nantilah. Sekarang ni untuk tambah pendapatan, so saya buat saham ni lah. Tapi Tuan tak rasa takut ke berhenti awal, resign awal tanpa ada perancangan lagi? Maksudnya berhenti dulu? Macam mana? Tuan perancangan tu saya dah so-called sediakan tabung persaraan dalam tempoh untuk 10 tahun sehingga saya dapat pencen umur 55 nanti. Okey, tapi tabung tu lah yang saya draw tiap bulan. So itu yang saya berani buat keputusan tu kan. Baik, faham. Kalau kata tak ada apa semua tu saya tak berani kat kan. Okey, faham, bagus. Okey, alright. Okey, so Tuan mencari tentang saham, maksudnya masa tahun 2020, 2021, 2022 Tuan memang tak kenal saya? Tak kenal tak? Memang tak saya tahu? Saya mula kenal Tuan dalam bulan 3. Maksudnya 3 tahun ni. Tak tahu kewujudan saya Ya, betul Tuan. Saya mula mencari waktu tu, cari sifu saham ni. Adalah 2-3 saya tengok, tapi saya berkenan dengan Tuan. Tengok testimoni, terus saya register. Dengan Cik Jihan ke Puan Jihan. Jihan, betul. Okey, alright. So maksudnya Tuan mencari di Facebook dulu, tengok-tengok kat Facebook, tiba-tiba terjumpa, ataupun Tuan dah go through kelas-kelas saham yang lain ke ataupun macam mana? Tak pernah kelas, tak pernah. Saya go through hanya tengok
Di Facebook je? Facebook ya tuan. Okey, so tuan tengok beberapa mungkin page berkaitan dengan saham tapi tuan nampak saya dan tuan interested lah. Apa yang buatkan tuan interested tu tuan? Boleh share tak? Waktu tu nak kata saya dengan konsep yang tuan ajar, saya tak pasti lagi, tak kenal saham lagi. Ya. Tapi saya tengok testimoni tuan. Testimoni, video ke ataupun posting? Ada yang saya klik tu masuk dekat tuan tapi saya tak register lagi. Maksudnya saya tengok ada orang yang kata senang faham, mudah belajar. Daripada situ saya tertarik. Okey, faham. Okey, alright. So itulah startingnya untuk tuan bermula. Okey, dan lepas tu tuan join program apa tuan? Tuan tengok Facebook Live dulu ke ataupun macam mana? Saya terus masuk dalam Facebook tuan, lepas tu saya terus register. Kan ada satu link tu daftar untuk NSMO. Betul. Ya. Terus saya register. Tak fikir banyak, tu register. Terus register sebab tengok testimonial Ya. Dengan saya tak tahu pasal CDS, macam mana nak jual beli saham pun tak tahu je. Tahu. Memang zero. Terus betul-betul nak belajar tentang saham. Ya, ni completely zero Okey, jadi kepada followers kita yang sekarang mendengar secara live di Facebook page Nizam Malik, okay, kalau anda adalah sekarang newbie ataupun zero knowledge, ni Tuan Yusri adalah salah satu contoh yang terbaik macam mana orang yang memang tak pernah buat saham, maksudnya masuk kelas memang zero basically. Maksudnya masuk serah diri. Serah diri tuan. Okay. Dan tak pasti boleh berjaya ke tak masa tu kan, betul tak? Betul tuan, memang saya gamble betul lah. Istilah gamble lah saya. Masuklah, try dulu kan, try Ya, betul tuan. Okay, baik, alright. So, tuan masuk pada bulan berapa tu? Saya register bulan 5. Bulan 5, okey. Bulan 6 saya dapat CDS account. Okey. Dengan reminder Tuan Yusri juga. Okey, baik. Lepas tu saya start trade, saya letak dalam, tak silap saya masuk dalam 4,000, 5,000 dalam akaun CDS. Starting? Saya trade sikit-sikit. Starting 4,000, 5,000? Macam tu lah, saya ingat saya dalam 5,000 lah. 5,000 starting lah. Okay, maksudnya saya masuk dalam akaun CDS, lepas tu saya trade sikit-sikit. Baik, faham. Okay, alright. So, soalan saya adalah, masa dalam NSMO tu, apa yang tuan dapat ataupun tuan fikir pada waktu tu? Masa tuan go through 4 jam session dengan saya tu, apa yang tuan rasa masa tu? Cuba share sikit. Waktu tu, ialah saya kosong pasal saham ni. Memang saya betul-betul nak cari ilmu. Apa yang tuan terangkan masa tu, apa dia saham, macam mana saham kita nak jual beli. Waktu tu, teknik Z tuan bagi hint sikit-sikit lah waktu tu. So saya dah mula nampak daripada situ, kata ilmu ni boleh saya guna lah. Memang saya tak tahu dengan CDS account pun saya tak pernah tahu. Terus saya ambil keputusan untuk ambil yang register dengan tuan tu lah. CSM 2.0 lah. Ya, betul. Okey, tapi maksudnya tuan boleh faham. Bayangkan tuan zero knowledge, tak pernah tahu tentang akaun CDS pun, tiba-tiba masuk dalam NSMO tu, kita masuk modul 1, modul 2, modul 3 boleh faham? Alhamdulillah kan, saya ni nak kata fast learner tu tak adalah fast learner, tapi saya suka godek-godek tuan. Istilah saya suka godek-godek. So sebab bila tuan letak video dalam guide circle group kita tu, saya study yang tu dulu. Saya study yang tu dulu, tengok apa semua tu, baru saya letak duit dalam CDS account, lepas tu saya start trade. Ya, tapi ada orang cakap kalau belajar secara online ni susah nak faham. Macam mana tuan boleh daripada zero follow live session 4 jam boleh faham? Itu persoalannya. Orang ramai orang tak percaya. Macam mana tu? Waktu tu ilmu of course lah saya zero lagi tuan. Semuanya dalam 4 jam yang permulaan tu yang menentukan sama ada kita nak teruskan ataupun tak. Betul? Maksud dia walaupun saya zero waktu tu, tapi orang kata apa, keinginan hasrat kita tu nak orang kata apa, nak ke depan lah. Ya. Maksudnya 4 jam session dalam NSMO tu saya berjaya menunjukkan hala tuju dalam saham. Setuju tak? Ya, betul tuan. Saya nampak yang tuan dah tunjuk sikit tu, lepas tu terus saya register. Tak fikir banyak. Ya, maksudnya sesi tu disusun untuk membantu orang yang newbie, zero knowledge, tak tahu apa, tak ada pengalaman, tak pernah buat saham, untuk nampak kalau dia nak jadi pelabur dan trader saham, dia kena buat apa.
Betul tak? Untuk Buat dulu untuk permulaan. dalam NSMO tu, betul tak? Ya betul tuan. Okay. Dan clear, walaupun belajar secara online tak pernah jumpa saya. Tuan Yusri tak pernah jumpa saya? Tak pernah tuan. Ini first time saya berinteraksi orang kata apa face to face lah kata. Secara direct Sebab lah. saya nak ke JB jauh sangat. Betul. Dengan Ya. nak urus anak, nak tinggal dia orang jadi payah sikit lah dekat saya. JB saya pernah sampai tuan dulu. Okey. Masa saya kerja di KL dulu, kita ada buat roadshow masa saya kerja di Menara KL. Hmm. Ada jual tiket di sana, follow ikut dia orang. 2-3 kali juga dekat Dangang Bay saya pernah sampai situ. Oh. Okay. Tapi masa tu tak kenal saya lagi kan? Tak kenal lagi tuan. Saya kenal tuan betul-betul tahun ni tuan. Bulan 3 tu. Saya, Baru. saya Ya. cari dia tengok dalam Facebook, saya klik link sampai untuk register apa semua tu. Bulan 5 saya start register. Okey, soalan saya seterusnya tuan. Belajar Boleh. saham senang ke susah? Bagi saya lah tuan, jujurnya. Nak kata susah tu tak susah tuan. Nak kata senang sangat tu tak senang juga. Dia moderate. Maksud dia tengok atas orang. Atas orang. Orang lah. Ya, of course lah ilmu ni kita nak penerimaan tu tahap orang mungkin tak sama tuan. Huh? Dan of course lah yang kemudian datang dengan modal apa semua tu yang tu kemudian lah. Tapi ilmu tu yang penting dulu tuan. Yang saya tengok tapi alhamdulillah saya dapat senang lekat di kepala apa yang tuan ajar, itulah yang saya guna sekarang ni. Sekarang ni. Tuan sebab tak ada belajar tempat lain kan, betul tak? Tak ada tempat lain. Maksud dia indikator-indikator yang lain-lain tu of course lah dia keluar dekat Facebook saya. Tapi tak pernah saya guna lah, kita tak pernah duk belajar. Saya guna yang teknik Z tu juga. 3 indikator saja. Baik, okey. Tapi basically kalau saya boleh beritahu yang jadi senang atau susah belajar saham ni bergantung kepada orang tu punya minat, betul tak? Kalau Betul tuan, betul. minat dan dia jumpa ilmu yang betul, insya-Allah dia akan faham. Betul tuan. Masalah pertama adalah jumpa ilmu salah. Pergi belajar dekat tempat yang tak pasti betul ke tak, itu nombor satu. Of course lah. Ya. Jadi dia rasa macam sama-sama saham ni tak nampak. Yang kedua adalah dia tak begitu minat, dia hanya nak buat profit dalam saham, menyebabkan dia rasa saham tu susah nak difahami. Ya, betul. Jadi kena ada minat lah untuk belajar saham ni, betul tak? Betul tuan. Dan alhamdulillah syukur saya dapat, maksud dia saya dapat sipu berguru belajar dengan tuan, dengan orang yang tepat lah. Maksud dia yang tuan cakap tu betul. Maksud dia ilmu yang saya boleh guna, saya boleh amal, dan sampai sekarang saya boleh trade. Dan of course lah ada kadang ada untung, ada juga rugi. Itu orang kata apa, atas rezeki masing-masing jugalah kan. Kita cerita pasal untung rugi Okay, right. So, sementara tu kita nak sebut sikit nama followers yang sedang menonton secara live di Facebook page Tuan Nizam Malik. Okay, so anda sedang menonton secara live, kita sedang berbual dalam sesi Traders Talk. Okay, so kalau anda sedang menonton, anda boleh klik like, klik love dan juga klik button share. Okay, dan kalau anda ada soalan untuk Tuan Yusri, kalau anda jumpa, bayangkan anda jumpa dengan Tuan Yusri, apakah soalan yang tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton nak tanya. Okay, nanti insyaAllah saya akan bacakan soalan yang terpilih. Okay, dan kita akan minta Tuan Yusri cuba komen sikit lah. Siapa-siapa yang ada perasaan nak belajar tapi rasa takut susah, rasa tak yakin dan sebagainya, kejap lagi kita akan bacakan soalan anda. Okay, so tuliskan dekat ruang komen dan jangan lupa untuk klik button like, klik button love dan klik button share sebanyak-banyaknya. Okay, alright. Okay, so seterusnya. Okay, jadi Tuan dah mulakan langkah dalam saham dan Tuan bermula dengan modal RM4,000 ke RM5,000, betul? Betul. So, apa perasaan dia beli saham pertama Tuan? Sebab Tuan tak pernah beli saham and then Tuan buka akaun CDS dan beli, tekan button buy di handphone sendiri, betul? Betul tuan. Apa perasaan dia tu? Dia macam tu lah tuan. Dia orang kata apa? Saya sudah happy, gembira sangat bila saya dapat ilmu dengan ilmu yang betul, dengan guru yang betul, dan ilmu tu saya boleh guna sampai selagi ada bursa dia lah. Betul. Cuma ke depan kalau nak upgrade tu kena menuntut lagi banyak lah, of course dengan tuan. Kata apa? Bila dah dapat akaun CDS, kita dah belajar macam guna nak guna apa? Saya pakai M+, button buy,
nak tekan button buy tu mula-mula, saya cakap Kedah lah tuan, ketak tangan-tangan nak mula. Ah, Ketak. Dia ketak lah mula. Lepas tu sebab yalah duit yang kita cari, kita simpan, takut juga tak, perasaan takut tu normal. macam mana tak? Perasaan takut tu normal, memang rasa. Itulah, takut tu memang takut lah tuan, sebab kita tak tahu nak untung ke, nak rugi ke, tapi itulah ilmu yang kita ada tu menjadikan kita confident lah tuan, yakin. Kita cubalah. Mula sikit-sikit, tak mula banyak, letak dalam 5,000 macam tu, beli sikit-sikit. Tak semestinya pakai 5,000 tu. Tak, saya tak habiskan semua lah. RM500 boleh beli RM1,000 dulu yang pertama, betul tak? Betul. Saya pun mula sikit. Saya pun ingat, saya untung yang pertama tak silap dengan counter krono tuan. Kronologi tak silap. First time. First time. Okay, so first saya beli, yang tu first saya untung, tak rugi. Memang first tu saya untung, tapi dapat dalam 100 tak silap. Tu pun ketak tangan-tangan juga tuan nak jual. first beli, first profit. Iya betul, first profit. Saya dapat 100 tak silap saya dengan counter krono. Waktu tu. Korang beli dalam bulan Julai tu. based on kajian saham sendiri, Iya betul. Tanya orang, tak tanya siapa-siapa. Tak tanya siapa-siapa. Guna ilmu teknik Z, beli, Bukan minta counter kan, bukan follow by call ya, lah. Sendiri. Saya beli itu dalam ujung bulan 6, kadang saya dapat CDS account bulan 6. Ujung bulan 6 saya beli, krono dalam bulan Julai saya jual. Saya tak ingat dalam berapa minggu, minggu 2 macam tu lah kot. Saya pun lupa lah. Dan tunggu dia naik sampai hijau tu 100, ketak tangan nak jual pula, jual ya tuan. Itu pun sudah happy tuan, gembira sangat, orang kata made my day lah tuan. Sebab kita buat sendiri. Betul. Kita tak minta orang, kita tak tanya orang, guna ilmu yang kita betul. Kita tekan buy, kita tekan sell, menikmati hasil. Itu yang happy lah. Bayangkan tuan, basically kalau kita belajar saham ni, kita tekan button buy dan sell di phone kita sendiri, handphone. Betul. Kemudian kita kalau kita nak transfer duit pun kita transfer sendiri daripada Maybank to you kita ke M Plus online trading account, kita boleh buat kat mobile app. Tak perlu contact dia. Betul? Betul tuan. Dan kemudian pengalaman saya kalau withdraw sebelum pukul 4, ambil masa 2 hari. Hari ni sebelum pukul 4, esok insya-Allah masuk tuan. Ya, insya-Allah. Okey, jadi maksudnya bayangkan kalau kita duduk kat rumah, kita ada handphone, kita ada internet, kita ada laptop, tab ke untuk kita buat kajian saham, kita boleh buat duit walaupun kita tak keluar rumah. Betul tuan. Yang tu yang buat saya suka dengan saham. Gila kan idea ni kan? Iya tuan. Saya dulu tak dapat dia ni. Saya dapat tahun ni. Kan? Masa saya yang tuan cerita tadi, saya dapat tahun ni, ya saya nampak saham ni, ini dah boleh buat side income. Ya, kalau kita berniaga, contoh kita nak jual air, kita kena siapkan air, kita kena bancuh air, kita kena duduk tepi jalan, buka kemah sikit ke apa ke, meja ke. Lepas tu kita kena tunggu orang datang, lepas tu kita kena jual, kena ikat plastik untuk jual air kan. Berapa banyak kita kena buat, lepas tu ada orang beli kata kita punya air tak sedap pula, aduh, kena marah pula, macam-macam hal, betul tak? Menjemur tengah panas, nak hadap customer yang macam-macam. Customer macam-macam, lepas tu kita dah buka susah-susah, hujan pula, orang tak boleh datang. Betul tak? Betul tak? Cabaran tak kan? Saya tak kata bisnes tak bagus, tapi cabaran dia untuk kita buat dengan faktor umur, faktor kita punya masa, keluarga nak tinggalkan untuk keluar, betul tak? Tapi dengan saham, kita duduk kat rumah, sambil berbaring, kita boleh tekan button buy and sell. Betul tuan. Saya boleh relate sebab masa di Langkawi dulu saya pernah lah berniaga sikit-sikit tuan, buka syarikat enterprise, tapi saya dah tutup, ada tak proceed dah. Masa di Langkawi dulu. Macam tu lah berniaga, kita lah runner, kita lah pergi bank, kita lah buat kerja. Tapi macam gitulah, bila ada hasil, dia tu serodok tu lain macam lah. Betul. Tapi sebab saya ni kerja berpindah sana pindah sini, tu saya pun dah tak proceed dengan tu. Sekarang ni cari macam ni lah dengan saham ni, macam tuan kata tu. Sambil breakfast pagi, sambil kena tarik, boleh tengok saham tuan. Alah, happy betul lah tuan. Tunggu counter naik, hijau, sell. Kalau kita travel pun, dia tak kisah kita di mana-mana, as long as connected to internet. Betul tuan. Kat mana ada, boleh check di mana-mana saja. Dengan handphone kita, of course handphone kita bawa di mana-mana kan.
Of course. Jadi that's why itu adalah benda yang saya rasa masa mula terlibat dalam saham tuan. 2014 saya terlibat dalam saham, dan bila saya first, macam perasaan tuan beli saham dan profit, dia punya seronok dia tu, macam mana kita nak cakap kat orang yang tak buat, nak bagi faham. Betul tuan, dia orang tak boleh nak faham. Siapa yang buat je dia faham tuan. Betul. Macam saya, alhamdulillah masa first trade saya, counter pertama saya selepas saya belajar saham, saya buat profit 100%. Oh, tinggi tuan. 100% sekali ganda. Kalau modal tu 100 dapat another 100. Kalau modal 1000 dapat 1000. Itu pengalaman saya yang membuatkan saya rasa macam wah best dia, gila saham ni. Kan? Jadi what if kalau saya dapat share the knowledge, cara kita buat, dan saya dapat duplicate perasaan tu kepada lebih ramai orang. Perasaan berjaya buat profit tu. Betul tuan. Saham sendiri. Itulah benda yang saya buat di Saham Mastery basically. Dan itulah apa yang saya rasa sekarang tuan. Dapat rasa tu kan. So saya dapat transfer perasaan tu kepada tuan kan hari ni. Kan? Bila kita dah tahu tuan, sistem yang kita belajar adalah kita boleh repeat the process. Betul, betul. Tiap-tiap kali kita nak beli, proses yang sama aja. Kita ulang balik formula hope. Maksudnya kita buat homework, kita cari opportunity, kita buat trading plan, kita execute. Ulanglah tu step by step, berulang kali. Jadi bila ada sistem, kita boleh repeat the process. Of course, profit dan loss tu rezeki masing-masing, tetapi kita tahu nak buat apa. Betul tak? Betul. Yeah, alright. Okay. Alright. So, so saya ada terima banyak soalan dah ni dekat ruangan komen. Kita pergi soalan boleh tuan Boleh tuan, tapi saya ni rasanya bukan orang yang tepat nak jawab pasal soalan saham ni. Tuan lebih pakar ni. Kita share, mana boleh share pengalaman je tak apa tuan. Boleh. Share pengalaman boleh tuan. Sebenarnya dalam saham ni dia tak ada betul dan salah sebenarnya. At the end of the day kita share pengalaman. Saya pun sebenarnya saya share pengalaman saya dalam buat saham. Saya bukannya orang hebat dalam saham. Saya cuma pernah buat saham, saya tahu macam mana nak share the knowledge dan kita share. Hopefully orang mendapat manfaat lah. Okay, alright. Tuan, Ilham Husni maaf nak tanya Tuan Yusri, bila rugi macam mana berani buat keputusan cut loss? Soalan pasal rugi sikit. So soalan sebelum tu, ada rugi tak? Pernah rugi? Of course pernah kan. Pernah rugi real rugi 100, 400 pun pernah kan. Paling tinggi tak silap saya sampai 600 saya cut loss. 600 tekan rugi, realize the loss. Ya tuan. Maksudnya rugi memang ada. Kita bukan cerita profit je Tak kan. Masa first time saya loss dalam 150. Tak silap saya waktu tu 150, tapi orang kata apa? Yalah, takut kecewa ni semua ada lah tuan. Tapi sekarang ni dah 2-3 bulan saya ni dah alah bisa tegal biasa lah. dah lebih. Maksudnya sebelum kita tekan buy, kita dah ada trading plan, dia cecah je cut loss price, tekan. Cumanya saya ni pengalaman dalam 2-3 kali ada counter yang macam mana cakap, dia terjun tiruk. Ya. Terjun tiruk tu terjun banyak. Tapi sebelum jadi yang tu, dia terjun sampai cut loss price. Tempat. Ya, sampai cut loss price saya jual. Baik. Tak sampai petang hari yang sama dia naik balik. Oh, okey. Dia naik balik. Bukan terjun tiruk lagi. Oh, okey. Tapi kita dah jual lah. Maksudnya masa kita duduk tengah nampak hijau, tengah untung, dia turun. Mungkin penjualan panik kot, ramai pakat jual. Dah sampai cut loss price kita. Saya pun jual lah. So bukan dah sampai petang dia naik balik sampai yang hijau tadi. Tapi yalah, rasa alamak menyesal pula. Tapi itulah situasi yang boleh berlaku lah. Ya, boleh berlaku. Tapi boleh saya sebut nama counter? Tak disebut kot. Terpulang. Sampai contoh macam Widat dulu, Widat. Baik. Saya pernah beli, kan yang kalau tuan perasan tengok dalam circle group, 1000 lebih, 1000 lebih, ratus-ratus tu biasa. Counter yang sama tu. Maksudnya saya beli, bila saya jual, check balik, masih dalam apa BB, harga masih dalam apa BB. Saya beli semula. Bila saya beli, tunggu seminggu, 2 minggu, dia naik lagi, naik balik, naik lagi. Bila sampai 1000 lebih, itu target price yang saya nak lah, jual lah. Lepas tu bila check dekat ni apa BB,
masih dalam itulah, dalam apa BB harga tu. Saya beli lagi sekali. Dan dia masih naik. Itu yang 2-3 kali saya dapat harga yang dapat profit daripada kaunter tu lah. Baik, faham. Sampai satu tahap bila dia dah tinggi sangat, saya follow rapat juga tuan. Ha. Itu yang kata kaunter tu dia turun sampai cut loss price saya jual, lepas tu dia naik balik. Tapi sekarang ni dia terjun teruk dah tuan kaunter tu. So kita dengan trading plan kita tahu nak cut keluar dekat mana lah. Ya, betul. Jatuhan kita tahu. Sebab masalah ramai orang dia tak ada trading plan sebelum beli saham. Jadi bila jatuh dia tak tahu nak buat apa. Ya, betul. Kita perangkap dalam downtrend, that's the problem. Betul tuan, tu sebab kita guna trading plan, kita dah ada cut loss price. Macam saya tadi lah, bila kita dah cut loss, harga naik balik. Tak nak buat macam mana tuan? Dia bukan Kalau game. saya tahu dia nak balik, memang saya takkan jual lah, tapi kita tak tahu, takut dia terjun teruk terus. Betul. Jadi kita tahu kita punya cut loss berapa dan kita dah menerima cut loss tersebut sebelum kita beli saham. Saya selalu sebut ni. Betul. Dan dia adalah macam mana berani buat keputusan untuk cut loss. Jawapan dia, kalau tanya saya, jawapan dia adalah kita berani buat cut loss sebab kita dah terima loss tersebut, cut loss tersebut sebelum kita tekan button buy, kita dah terima. Jadi, betul tuan, betul. Kita sampai masanya kita tak ada masalah untuk tekan button sell. Tapi bila tak buat trading plan, kita tak faham trading plan tu kenapa kita buat macam tu, dan dia jadi teragak-agak dan dia berharap saham ni, dan dia predict naik balik kot ni. Jadi predict. Jadi that's the benda yang kita nak elakkan dalam saham. Kita kena disiplin dalam trading plan lah basically. Dia yang kod-kod tu yang takut tuan, dia terjun teruk habis. Okay, alright. Okay, so soalan seterusnya Tuan Freddy AD. Okay, ni salah seorang student kita juga dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, Tuan nak tanya, sekiranya bila saham yang kita beli dah capai target price kita, tapi bila tengok chart masih ke arah profit dan masih boleh untung lagi, patutkah saya ambil profit ikut target price kita ataupun hold untuk dapat profit lagi? Dan sekiranya saya hold untuk bilakah waktu yang sesuai untuk sell saham tersebut? Itu yang saya cerita tadi tuan, sampai dekat target price yang saya nak, saya jual. Tapi bila kita check dia masih dalam ruangan apa BB, ikutlah, belilah semula kalau nak beli. Dan counter ni bila kita dah buat kajian saham, dia akan naik, belilah. Cumanya bila terlalu tinggi, saya follow rapat juga, beli, saya beli balik. Tapi follow rapat sikit lah kalau yang mana dah naik tinggi. Kena jagalah kan. Kena jaga juga lah modal kita kan tuan. Betul, okey. Cuma untuk Tuan Freddy Eddy, macam mana saham tu dah naik, kita nak hold for bigger profit. Okay, so saya nak jawab sedikit. Jawapan dia kena belajar cara untuk hold. Cara untuk hold adalah kita melihat kepada garis resistance. Kalau sesuatu saham tu naik melepasi garis resistance, dia ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi. So benda tu kita tak belajar dalam PSM 2.0. Dalam PSM 2.0 kita belajar kalau harga tu naik terkeluar upper Bollinger Band, kita jual. Betul tak? So betul, kita praktis untuk beli dalam ruangan upper Bollinger Band, jual dekat luar upper Bollinger Band. Praktis tu banyak kali sampai build your confidence untuk beli dan take profit. Tapi bila dah mahir buat benda tu, dah banyak kali profit dan take profit, entry betul, exit betul, dan nanti the next phase kita belajar macam mana nak hold. So resistance, support, trendline ni kita belajar dalam satu modul. Kita ada modul yang terbaru kita akan buat nanti, modul teknik TSR nama dia. Sekarang teknik Z kan, teknik Z adalah uptrend, tapi kalau teknik TSR kita belajar tentang trendline, resistance and support, macam mana kita nak hold for bigger profit. Itu benda yang the next level lah kalau kita nak belajar lah. Cuma benda tu dia agak complicated sikit sebab kita kena melukis garis trendline, resistance dan support tu di chart. Jadi dia tak berapa sesuai untuk orang yang newbie, yang baru belajar, yang buka chart pun tak erti lagi. So kalau dia belajar dia akan confuse nanti. So sebab tu teknik TSR tu untuk basically student PSM 2.0 yang dah faham dan pandai buka chart seperti yang saya ajar lah. Macam Tuan Yusri contoh kan, Tuan Yusri dah buka chart ni, dah tahu dah nak baca chart tu macam mana, dan dah beli betul, jual betul, nak go to the next level. The next level adalah TSR tu lah. Nanti dah tahu dah macam mana, okay lepas ni dah naik, kita tahu nak hold for bigger profit. Macam tu. Tapi insyaAllah yang ni yang saya cari dah. Nanti yang ni saya tak dapat lagi ilmu ni dah. Ilmu TSR ni saya tak dapat lagi. TSR tak dapat lagi tapi insyaAllah nanti. Juga. So dia menarik, tapi
Sebab tu saya kata kalau dia sebenarnya at the end of the day, basic tu kita kena kukuhkan, foundation. Kalau basic kita tak kukuh, kita belajar untuk hold, nanti kita tak pandai untuk cut loss. So sebab tu belajar saham ni step by step lah. Dan insyaAllah bila kita belajar lagi, kita akan lagi seronok trade saham sebab kita berpotensi buat profit yang lebih besar. InsyaAllah. Macam tu. Okay, alright. Oh, banyak soalan lah. Boleh kita jawab beberapa soalan lagi Okay, daripada Mak Yusof Tuan, saya kalau tak nak rugi, saya peram je dulu. Masa harga rendah, saya beli untuk averagekan harga yang sebelum ni tinggi. Okey ke Tuan cara saya gitu? Boleh, terpulang masing-masing. Saya pula jawab soalan yang agak spesifik tak boleh nak jawab lah kat sini dalam personal coaching insyaAllah. Okay, Tuan Yusri Abu, ada cabaran masa sell. Kalau dah profit 5%, macam mana nak decide hold atau jual? Dah jual naik lagi jadi 10% pula. Macam mana nak belajar nak hold tu? Itu yang kata tu, saya ilmu TSR tu saya tak ada lagi. Itu TNM kena jawab yang tu. InsyaAllah, nanti saya buat live lah, ajar teknik. Biasanya saya pun kalau tuan perasan nak saya screenshot masuk dalam grup kita tu. Kadang 3%, paling tinggi 5%. Saya pun dah dapat target price yang saya nak, saya berjual juga kan. Ya, betul. Cuma kalau nak bigger profit, itu lah saya pun. InsyaAllah coming soon InsyaAllah. Okay, alright. Fazli Faz alias tanya, salam, news nak related dengan saham sebelum pergerakan saham macam mana? Okay, so Tuan ada tak baca apa-apa news tentang saham bila nak beli saham? Ada tak? Setakat ni tak ada Tuan. Saya hanya buka Galaxy Screener, saya study, buatlah kajian Nizek tu. Kita tengok berita ke apa yang terjadi kat luar sana ke tak ada? Tak ada Tuan. Itu satu saya nak tanya Tuan balik. Okay. Adakah perlu yang tu Tuan? Adakah perlu? Sebab saya sekarang ni tak ada lah baca, tak ada berita, tengok tak ada. Okay Tuan. Okay. Memang interesting discussion ni Okay, so Tuan, perlu atau tidak kita baca news untuk kita melabur dan trade saham? Persoalannya kan? Ya. Saya tanya Tuan. Tuan ada buat profit 4 angka kan? RM1,000 ada kan? Ada. Tuan ada baca news? Tak ada. Tak. Macam mana boleh buat profit RM1,000? Berdasarkan kajian tu lah, dan juga sedikit luck lah. Rezeki tu nak bagi. Tapi berdasarkan ilmu yang kita ada tu je lah kan. Maksudnya kita buat keputusan based on kajian saham, betul? Ya, betul. Course kita tak tahu masa depan. Ya, tak tahu. Masa kita beli saham, kita tak tahu saham tu akan naik atau turun. Kita memang tak tahu. Tapi kita boleh buat profit. Walaupun kita tak tahu. Ya, betul. Boleh buat profit. Sebab kita beli tempat yang betul. Masa nak naik tu di permulaan uptrend. Teknik Z mengajar teknik permulaan uptrend. Maksudnya baru nak start nak naik. Macam mana kita nak detect benda tu? Betul tak? Betul Tuan. Maksudnya saya news memang tak baca. Saya memang tak baca news. Oh, Tuan pun tak baca news. Mana ada masa nak baca news semua benda. Betul Tuan. Saya pun tak sempat Tuan. Kalau perlu saya nak baca juga. Tapi kalau tak perlu, kita study, buka Galaxy Screener. Apa yang Tuan bagi tu follow je lah. Tuan, macam mana nak buat profit dalam saham adalah kita beli kat bawah, jual kat atas. So kalau news tulis apa-apa, dia tak membantu kita nak tahu dia kat atas ke kat bawah, kita tak tahu macam mana, apa gunanya baca news. Kita membeli dengan pembacaan kita, ni permulaan uptrend, setup permulaan uptrend. Kita beli, lepas tu kalau dia naik, kita jual kat atas. Kalau dia turun, kita cut dengan trading plan kita. That's all. Itu benda yang kita buat. Tak payah risau siapa berperang dengan siapa menang pilihan raya. Sebab diorang akan tetap berlaku. Apa yang berlaku kat luar sana akan tetap berlaku. Saham nak jatuh, dia akan tetap jatuh. Benda tu kita tak nak kawal. Yang kita boleh kawal, kita punya tekan button buy, tekan button sell. Itu kita boleh kawal. Betul tak? Betul. Jadi that's why saya punya pandangan memang tak perlu baca news. Dan kadang-kadang kita baca news, kita jadi lagi confused. Kita confuse satu. Yang kedua, kita jadi beremosi. Jadi emosi kita nak beli saham ni. Takut, perasaan takut ada, risau ada dengan baca-baca news yang negatif kat luar sana. So, kalau kita buat trading plan sahaja, kita tidak dipengaruhi emosi. Kita cuma tahu kita nak beli ke tak saham tu. So, jawapan saya tak perlu. Dan this is really true. Saya langsung tak ada baca news. Ada je reminder saya hantar reminder ke dealer kan. Saya ada account sedia kan, dia hantar kat WhatsApp kan.
news-news ke apa semua kan. Saya scroll je. Tak baca pun. Tapi adakah salah baca? Nak baca-bacalah. Bukan kata jangan baca. Tapi bila kita nak beli saham, kita kena kaji saham. Kita kena buat keputusan based on situasi sesuatu saham tersebut. Based on FA dan TA dia lah. Macam tu, okay? Betul. Okay, alright. Okay, so banyak soalan ni dah lebih kepada soalan macam mana nak buat profit, nak beli saham kan? Okay, alright. Okay, so tak apa. Okay, so settle lah tentang soalan-soalan lah. Okay, so terima kasih kepada soalan-soalan yang ditanya, soalan yang mencabar kita. Okay, alright. So, Tuan, kita nak result showcase kejap. Kita nak tunjukkan antara screenshot profit Tuan. Boleh, eh? Boleh. Tunjuk sikit. Okay, sebagai inspirasi kepada orang yang nak belajar saham. Okay, so kita ada dekat sini. Ni Cik Jihan ni yang compile ni, yang bantu saya untuk share slideskan benda ni. Okay, so ni adalah semua screenshot daripada Tuan, ya? Ya, betul Tuan. Kalau kita tengok dekat sini pada tahun 2023, okay, so counter kita tutup lah. Okay, so ini adalah yang kita tengok sebelah kiri ni. Okay, so harga 55 sen setengah naik ke 58 sen. Okay, so 4,000 unit dan Tuan buat profit RM100 kat sini, betul? Betul Tuan. 4.50% lah. Okay, kemudian yang dekat sebelah kanan ni, okay, so Tuan beli pada harga 43 sen, 0.433, maksudnya ni ada average down atau average up berlaku lah, betul tak? Tuan beli sekali lagi kan, betul tak? Betul kan? Kadang-kadang average down, kadang-kadang average up. Kalau kata counter cantik, saya up kan. Nak tambahkan unit kan, betul tak? Ya, betul Tuan. Modal jadi 8,000, betul tak? Betul. Okay, so profit RM1,000, RM1,040, 12.01%, betul? Betul. So ni bulan 9, nampak kat sini? Bulan 15 bulan. So ni antara yang terbaru jugalah, eh. Okey. Kemudian kita ada yang sebelah kiri ni, profit RM200. Ini modal RM700 sahaja. Yang ini counter penny stock lah, super penny stock kita sebut. Ya Tuan, tu saja try masa sikit-sikit tu. Yang ni lambat nak naik Tuan. Ya? Lambat nak naik. Saja try masa saya mula-mula try. Ya. Nak belajar tekan buy. Dia lambat ataupun cepat saham naik ni kita tak nak cakap. Kadang-kadang dia naik cepat, kadang-kadang naik lambat. So susah nak kata. Kadang-kadang 3 sen setengah naik terus sampai 9 sen, 10 sen, 11 sen. Boleh jadi. So sebab orang tanya saya berapa lama kita kena tunggu saham, saya tak ada jawapan tersebut. Sebab saham ni dia akan naik ikut masa dia nak naik. Kita tak boleh nak. So kalau katakan saham yang kita beli naik dalam masa seminggu, kita profit seminggu. Kalau kita beli counter lain, tak semestinya seminggu tu dia naik. Betul tak? Betul. Jadi saya tak nak student saya set masa untuk kita tunggu saham tu naik. Sentiasa open your time and also faham yang saham yang kita beli ni boleh naik dan boleh turun juga. Dan kita bersedia untuk kedua-dua situasi tersebut. Sebab tu saya ajar kalau nak jual, terkeluar Bollinger Band, kita dah boleh take profit dah. Lepas tu kalau cut loss, dia kena CLP, kita cut loss. Macam tu, as simple as that lah. Of course, boleh tak kita tunggu, semua tu boleh kalau you boleh monitor lah basically lah. Macam tu. Dan boleh bertanggungjawab atas keputusan sendirilah. Okay, alright. So yang ni pula pada 11 Oktober 2023, okay, yang ini dapat realize profit RM1,982, 5.05%. Okay, alright. So ni antara profit yang terbesar ke atau macam mana Tuan? Ini yang paling besar lah. By RM paling besar lah. Ya, by RM paling besar. 1,980. Ni memang realize lah, dapat jual lah. Dapat jual kan. Lepas tu dapat withdraw, keluar. Alhamdulillah, saya mana ni contoh macam minggu lepas. Ya. Kan nak cuti raya di Bali. Ya. Anak balik daripada asrama, pergi ambil, nak ajak makan-makan. Saya jual 2 kaunter tu. 1 5, tapi saya tak masuk dalam sekali grup lah yang tu. Saya jual satu tu dapat 500, satu tu 440. Yang saya average down jugalah yang tu. 440. Lepas tu dapat bawa dia orang pergi healing, makan-makan. Dia orang happy, saya pun happy lah. Ya, so daripada hasil daripada saham kan? Ya, betul. Berbelanja dengan selesa tanpa perlu berkira-kira. Itu saya suka betul dah. Tengok kan, saya ajar saham tu ATM machine. Maksudnya kita transfer duit, kita beli saham, kita tunggu saham tu naik, lepas tu saham tu dah naik kita jual, masuk balik duit tu dalam M+ online trading account, lepas tu kita withdraw. Withdraw
mobile app M Plus Online, ada contact reminder tak? Tak ada tuan. Ada, semua kita buat sendiri. Maksudnya Kita kita buat sendiri. tak payah contact reminder. Buy sendiri, sell sendiri, withdraw sendiri, deposit pun semua sendiri. Tak ada saya contact reminder. Tak payah nak bagi resit kita dah transfer duit, tak payah. Tak payah, tak payah. Kan? Masa mula-mula daftar akaun CDS je tuan. Masa akaun sendiri kita jumpa. Ya, waktu tu kena maklum dia lah, kata kita dah deposit RM11 ke waktu tu, tak ingat saya, M Plus Online. Untuk buka akaun CDS. Ya, betul. Cara online. Lepas tu semua sendiri, tak ada contact. Tapi susah ke tuan nak pakai M Plus Online? Setakat saya M Plus Online tak susah kan? Apa yang susahnya? Tak susah kan, senang kan, nak tekan sell, nak tekan buy, nak withdraw, nak deposit, semua senang kan. Sebab dia kotak-kotak simple kan, dia bukan terlalu simple. So orang yang berumur pun boleh buat, orang muda apatah lagi, betul tak? Tak lagi, betul tak? Jadi kalau orang cakap saya tak reti M Plus Online, tolong tunjuk satu-satu, maksudnya dia tak cuba pun buat, betul tak? Tekanlah dulu, try, login dulu. Dia kalau dah ada di tangan, tekan-tekan, tengok, nanti lama-lama boleh kan. Dia kadang itulah penerimaan orang ni, kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Godik-godik lah sikit, tengok. Ya, betul. Kan? Dan saya selalu cakap, bukan semua benda kita kena tengok, betul tak? Betul tuan. Kalau saya tengok yang penting ya tuan, sampai saya boleh buy, saya boleh sell, atau saya nak deposit duit, saya nak withdraw duit. Itu. Yang lain yang kotak-kotak, bulat-bulat lain tak payah tengok lah. Tak payah tengok. Dia kata situ kalau nak cepat sebelum pukul 4. Withdraw sebelum pukul 4, esok insya-Allah. Paling lewat petang esok dapat. Dia dah bagi instruction. Pengalaman saya 2 hari je. Kita baca je. Kalau dia kata sebelum pukul 4 kita nak cepat, sebelum pukul 4 lah. Selepas pukul 4 boleh tak? Boleh, tapi lambat. Boleh. Lambatlah sikit. Itu je. Kan? Jadi sebenarnya dia saham ni kita buat, mula-mula kita memang teragak-agak. Tapi kalau kita dah buat 2-3 kali, senang sangat. Macam kita hantar message WhatsApp, tekan-tekan kat phone juga. Betul tak? Jadi bayangkan kita ada satu kuasa untuk jana wang semudah di hujung jari. Tekan-tekan. Bayangkan handphone ni. Kita tengok Facebook, kita buat apa? WhatsApp, tak buat duit. Tapi kita ada mobile app yang menghasilkan duit. Betul tak? Betul kan. Saya ingat lagi masa kelas mula-mula tu, saham tu ATM. Saham tu ATM machine, yes. Ya, betul tuan. Tu saya minat itu. Kan? Betul tuan. Jadi sekarang tuan hari tu belajar, sekarang tuan mengaplikasikan inilah. Ya, betul. Sekarang ni masa mengaplikasi dan menikmati hasil. Dan ulang proses tu sampai bila-bila. Ya, selagi bursa masih ada. Lagi masa ada. Dan of course, kalau orang tanya sampai bila kita buat benda ni, selagi bursa masih ada. Dan bursa memang akan ada sebab saham adalah perniagaan. Of course, syarikat macam Maxis, syarikat macam Mr. DIY akan terus beroperasi. Kalau dia drop, dia masalah, dia problem, bisnes dia problem, akan diganti dengan syarikat yang lain yang baru masuk dalam Bursa Malaysia. So dulu Bursa Malaysia kita punya counter dalam 400, 500, 600 je. Sekarang Bursa Malaysia dah sampai 1000 dah, lebih 1000 counter. Bermaksud setiap tahun akan ada counter-counter baru yang akan masuk dalam Bursa Malaysia, IPO. Jadi dia akan bertambah, pilihan kita bertambah. Cuma kita kena tahu nak bezakan counter tu fundamental dia bagus ke tak. So kita belajar tak dalam PSN 2.0, kita belajar cara baca quarter report, cara baca report supaya kita tahu company yang kita beli ni bukan company bermasalah. Betul. Baca quarter report senang ke susah? Senang aja. Senang je baca annual report. Beberapa klik fundamental kita baca tengok, lepas tu technical yang ni lah lebih sikit lah. Cuma fundamental report ni senang lah tuan. Senang je. So kalau saya cakap 5 minit, 10 minit boleh siap satu kajian saham satu counter boleh? Boleh tuan, boleh. Lambat kalau tak mahir lah. Kalau dah kita dah tahu moving average nak baca macam. Betul. Kalau dah faham teknik Z tu, dan saya paling suka MACD tuan. MACD paling padu lah. Paling padu. So dalam 3 indikator tu kita mesti akan ada satu indikator yang kita paling suka lah. Saya suka Bollinger Bands. So favorite masing-masing kan. Tapi maksudnya indikator tu membantu kita lah basically. Membantu lah. Tapi kena guna tiga-tiga, mahirkan tiga-tiga tu, insyaAllah boleh buy and sell boleh lah.
InsyaAllah boleh. Okay, alright. So macam tu. Okay, alright. So kejap. Kita ada lagi slide tadi tak habis lagi sebenarnya. Kejap sikit lagi kita tengok. Okay, so lagi kita ada ni yang ni profit RM100. Yang ini RM1,116, 2.88%. Okay, lagi kita ada profit RM359. Kemudian kita ada profit RM1,300 lah. Okay, alright. And then kita ada profit RM1,300 dan 359 ni sama ke apa Sekejap Oh sama, yang ni sama. 1,300 ni sama. Okay, right. So sama. Yang ini yang last kot. RM1,360, 6.28% ya. Okay, right. So habis. Itulah dia antara yang kita boleh showcase dan tunjukkan dalam sesi live pada malam ini. Okay, jadi so apa perasaan tuan basically bila kita dah melihat result-result ni? Okay, apa perasaan tuan yang tuan boleh share dengan semua orang sekarang? Dia macam orang kata apa, saham ni kita nak mulakan dengan ilmu dan of course kena ada minat lah tuan. Betul. Dan bila ada hasil macam gini, dengan ilmu yang kita guna, dengan ilmu yang tepat, dengan orang kata apa, ialah ada luck sikit, rezeki yang Tuhan nak bagi. Kita dapat buat dengan betul, dapat hasil, kepuasan tu datang sendiri tu. Keseronokan ya. Keseronokan tu. Of course lah kita boleh berbelanja, tapi macam saya ni buat masa sekarang untuk belanja isteri, anak-anak, buat masa sekarang lah. Betul. Untuk keinginan, minat sendiri tu ke depan nantilah. Tu mesti ada, of course mesti ada kan. Kita boleh buat banyak lagi lah bila kita ada kewangan yang baik kan, betul kan? Ya betul kan. Sampai nak capai bebas kewangan tu. Yang kita kata bebas kewangan tu. InsyaAllah boleh. Saya sekarang ni tak sampai lagi lah, tapi adalah sikit-sikit yang sampai saya boleh ambil option untuk pencen. Saya sebelum ni nak kata melabur tu saving lah kot. Of course ASB ada letak sikit, tabung haji ada letak sikit, lepas tu saya labur dalam air tawaruk. Apa tu? Air tawaruk, dia macam deposit bertempoh. Oh, okay. Tempoh macam ada bank yang bagi 3.7% untuk 6 bulan. Ada yang bagi 5 point something untuk setahun. Adalah 2-3 bank saya pergi tanya, dia orang buat, saya letak modal lah kat situ. Tapi untuk tempoh setahun dapat 3%, 5%. Baik. Tapi dengan saham ni kadang 3% tu macam tuan cerita tadi lah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Betul tuan. Kalau tuan perasan tadi ada yang 6%, itu sekali kita jual ikut masalah, kadang 2 minggu, betul. Kadang yang saya dapat 1,000 lebih tu tak sampai seminggu tuan. Betul. Ada yang tuan itu tak sampai seminggu. Itu kata cepat yang ni dia. Itu kata ikut rezeki Tuhan nak bagi. Sebab tu kita ada, selain kita berusaha ni, kita kena faham konsep rezeki, kita kena faham tawakal. Dan kalau kita mengalami kerugian pun mungkin bukan rezeki kita. Jadi kita tak betul. sangat. Kalau kita cut loss pun kita dah boleh terima lah benda tu. Ya, benda tu kita kena terima. Sebab banyak benda dalam hidup kita ni, orang kata Allah bagi, Allah tarik. Allah bagi, Allah tarik. Dan of course, kalau rugi, siapa pun akan sedih. Tetapi kita kena boleh kawal diri kita sendirilah. Yang jadi kita tak faham tentang konsep rezeki, kita terlalu berharap untuk buat profit. Itu masalah lah. Jadi kita kena betulkan mindset. Sebab tu mindset ni pun satu komponen yang penting juga dalam saham ni. Kalau kita pegang mindset yang salah, that's a problem lah basically. Betul kan? Betul kan? Kadang dapat tip daripada sesi voice chat dengan tuan tiap-tiap minggu, cuba amalkan tu, insyaAllah. Tapi saya rasa kekuatan tuan kewangan lah. Tuan savings is power lah sebenarnya. Sebab adalah sikit-sikit tuan, masa dulu kerja dulu, ada buat bisnes sikit, tambah-tambah sikit, tu saya simpan. Itu yang kata macam dapat dividen ASB, dapat tawaruk tadi, saya masukkan tambah dalam tabung persaraan saya tu. Ya. Ada servis setiap bulan. Ya. Sekarang tu dengan saham ni lagi saya boleh berbelanja dengan selesa kan. Betul. Tapi itulah kan. Selalu kan kalau tanya saya lah kan. Kita nak ni agak sensitif saya just cakap secara terbuka because this is my stand.
kita nak belajar tentang kewangan dan juga pelaburan ni, kita nak belajar daripada financial planner atau remiser ke, ataupun kita nak belajar daripada orang yang practitioner. Saya selalu konsisten mengatakan kalau saya nak belajar tentang kewangan dan pelaburan, saya nak belajar daripada orang yang dah berjaya buat benda tu. Okay, sebab result dan kita nak result, jadi kita nak belajar daripada orang yang dah buat. Okay, sebagai contoh, macam tuan ada buat savings dan tuan boleh ada modal untuk terlibat dalam saham. So, malam ni tuan share, tuan fokus saving daripada awal dan tuan buat ASB dan sebagainya. So, saya percaya orang yang mendengar, dia mendapat satu inspirasi yang kalau dia buat, dia fokus pada saving, dia akan dapat membina modal untuk tujuan pelaburan saham. Jadi, kalau kita yang bukanlah ramai orang cakap saya ni bukan berjaya sangat. Memanglah, tapi ada benda yang kita buat benda betul yang menghasilkan result. Kita worth sharing kepada lebih ramai orang kat luar sana. Kalau kita buat benda tu berjaya, kita keep to ourselves, tak sampai manfaat tu kepada orang, betul tak? Kadang-kadang just as simple as simpan duit. Kita kena simpan duit untuk kita ada modal untuk melabur saham. Tapi ada orang struggling about this sebenarnya. Dan bila dia dengar mungkin, oh Tuan Yusri ada savings, buat saving dan boleh buat saham, aku pun kena saving saham macam ni. Dia memberi semangat pada dia untuk simpan duit. Sebab dia tahu, oh, kalau simpan duit boleh jadi macam Tuan Yusri, ada peluang dalam pasaran saham. Yang dia rasa sebelum dia pernah dengar, tapi inspirasi tu dapat daripada Tuan Yusri punya sharing malam ni. Betul tak? Betul. Of course lah, kena ada modal, kena saving jugalah tuan. Kalau tak, macam mana kita nak mulakan dalam saham. Betul. Jadi sebab tu saya kata dalam sesi macam traders talk ni, kita bawakan orang yang buat dan share pengalaman daripada sudut mana kita boleh belajar daripada pengalaman tersebut lah, insyaAllah macam tu. Dan berapa ramai tuan sekarang yang sedang menonton, 61 orang yang sedang menonton secara live. Bayangkan kita dekat dalam satu dewan ada 60 orang depan kita tengah mendengar kita bercakap dari tadi. Okay, dan lepas habis live ni, recorded video ni akan ada orang ulang dengar. Betul tak? Dan dapat manfaat lagi. Nanti kita upload dekat YouTube, orang yang search kat YouTube dengar lagi. So, kita tak tahu siapa yang kita bantu impact, bagi inspirasi, bagi semangat. Mungkin ada orang yang dah nak give up dah dari punya kewangan dia. Tapi disebabkan mungkin sharing yang kecil-kecil ni memberi semangat pada orang. Itulah yang objektif kita lah buat Traders Talk. Kita invite student untuk share pengalaman, dan of course kita belajar, kita teruskan belajar, kita tak pernah habis belajar, betul tak? Betul. Tentu. Saya setuju tuan yang tu. Okay, alright. So tuan, okay, kita dah sejam tuan bercakap, sedar tak sedar. Lama lah tu. Cakap tiba-tiba dah sejam. Itulah tu. Tuan pernah cakap sejam tak tuan depan kamera? Tak pernah tuan. Tak pernah. Bagi talk ke apa tak pernah macam ni lah. Betul kan? Kalau saya depan 60 orang tadi mungkin gugup juga kot. Tapi tak terasa Bila macam ni tak terasa lah tuan. Terasa 1 jam dah berlalu. Betul. Bila tuan sebut tu saya tengok, ya 10-2 minit lah dekat tablet saya ni. Okay, so Alhamdulillah semoga banyak manfaat lah. Okay, so sebelum kita akhiri, mungkin tuan ada satu soalan yang tuan nak tanya saya, apa saja berkaitan dengan kajian saham ke, apa saja, atau tuan nak tanya soalan personal ke apa ke, silakan. This is your chance. Tadi macam tadi tuan, pasal volume. Saya sebelum saya beli, last kali saya tengok juga volume ni. Okay. Adakah volume ni, ya, of course lah, masa tuan bagi, masa kita check KLIC screener, tuan letak 1 juta sampai 10 juta. Ya, volume tu, itu counter, bagi saya counter yang aktif lah. Betul, counter yang aktif, yang saya faham macam itu. Cumanya ada volume yang paling tinggi, lagi banyak, lagi tinggi, adakah dia membantu untuk peningkatan harga tu tuan? Tak semestinya. Tak semestinya 1 juta ke 10 juta kita set sebab kita nak cari counter yang aktif. Maksudnya counter tu dia di permulaan uptrend dan dia nak bergerak naik dan orang ada tumpuan kepada counter tersebut basically. So kita nak dia ada aktiviti. Maksudnya kalau naik saham tu dia bukan sebab seorang naikkan. Kalau 1 juta ke 10 juta maksudnya ada kenaikan yang signifikan kita sebut. Itu sebab kenapa 1 juta. Sebab saya beli, saya tengok juga volume ni. Kalau yang volume rendah tu dia macam slow sikit nak naik. Kalau yang tinggi tu dia yang macam tuan kata aktif lah, dia jual beli, macam kita beli barang lah.
Ada Betul? jual, ada beli, ada permintaan, ada penawaran. Siapa ambil ekonomi asas sekolah dulu, faham. Ya. Kalau Itu kita kan beli saya. saham yang tak aktif, dia naik tapi dia tak sampai 1 juta pun dia punya volume dia. Jadi kita risau, kita beli lepas tu dia senyap dia, tak ada orang beli, tak ada orang jual, saham tu tak bergerak. Jadi 1 juta ke 10 juta tu adalah satu range yang saya letak supaya kita dapat jumpa dalam counter screening kita, counter yang aktif, yang sesuai untuk kita beli. Tetapi at the end of the day, potensi kita kena tengok dia punya trend, permulaan uptrend, kita kena semak balik lah basically. Dan kalau 10 juta ke atas pun tak berapa bagus sebab bayangkan, terlalu ramai orang dah beli jual saham tersebut. Mungkin demand selepas tu akan berakhir. Bayangkan, terlalu aktif. Ataupun mungkin terlalu banyak orang dah beli, kita pula baru masuk, orang sibuk nak menjual. So tekanan jualan akan berlaku juga. So sebab tu aktif ni, kita nak aktif tetapi tidak terlalu aktif. So 1 juta ke 10 juta, dan biasanya permulaan uptrend ni orang tak jumpa tau. Kena faham betul-betul. Permulaan uptrend, jarang orang boleh detect. Kita ada ilmu, kita tahu macam mana nak baca moving average, Bollinger Bands dan MACD super buy signal. Kita berada di permulaan uptrend. Tapi masa permulaan uptrend berlaku, sebenarnya tumpuan tidak berlaku lagi. Jadi volume dia naik tetapi tidaklah terlalu aktif. Berbanding bila harga saham tu dah sampai kat puncak, semua orang dah nampak counter tu ke atas, dia akan menjadi tumpuan orang sibuk membeli. So that's the idea. Permulaan uptrend kita nak aktif tetapi tidak terlalu aktif. So formula ni didesign memang membantu kita untuk mencari setup permulaan uptrend. Saya dah buat benda ni bertahun-tahun, inilah ya, dan saya train orang dapat result because of kita dah formularizekan benda ni. Macam itulah basically. Saya ingatkan yang lagi banyak volume lagi kita boleh beli. Semestinya. Mungkin tapi tak semestinya. Sebab tu volume ni saya tak risaukan sangat. Kita bukan consideration utama kita. Trend, permulaan uptrend lebih penting. Volume tu aktiviti yang menunjukkan dia aktif dijual beli ataupun tidak. Itu je basically. Jadi jangan risau sangat pasal volume, jangan risau ataupun panik sangat tentang buy and sell orang lain. Tetapi kita nak kena tahu signal buy and sell. Kita beli di ruangan yang betul, kita jual di ruangan yang betul. Itu lebih penting lah. Macam tu. Okay? Alright. So far jelas. Ada soalan lagi? Ataupun jelas so far? Jelas. Jelas boleh. Sekarang saya dalam fasa mengumpul pengalaman, Tuan. Mengumpul pengalaman. Yes, betul. Pengalaman. Dah ilmu yang ada sedikit ni, nanti kena masuk kelas Tuan yang lebih lagi lah. Apa? TSR Tuan kata tadi. Itu tak mahir lagi. Cuma pengalaman, jual beli, baca counter, tengok counter, macam gitu kan. Itu yang saya buat sekarang ni lah. Boleh. Okay, tapi itulah basically kita dalam saham ni pengalaman. Macam Tuan cakap, lagi banyak kita trade, kita akan berdepan dengan situasi-situasi dalam saham. So kadang-kadang indikator terlebih cepat, kadang-kadang terlambat. Kita akan dapat jawapan-jawapan tu bila kita start trade. So that's why jangan berhenti untuk trade, teruskan trade. Kalau rugi pun tak apa, belajar daripada kerugian tersebut. Apa kesilapan yang kita buat, apa yang boleh kita buat untuk improve next trade. So itu adalah kita kena lalui. Tak ada orang yang boleh ajar melainkan kita melalui jalan tersebut lah basically. Betul. Bila dah confident datang, kita dah boleh, saya pun dah boleh tambah sikit modal, dah tambah sikit. Sekarang ni dengan anggap apa semakin yakin lah. Berurusan dengan saham. Kalau boleh share Tuan, modal paling tinggi Tuan pakai sekarang? Satu counter pernah saya beli dalam RM30,000 lebih Tuan. RM30,000 RM30,000. Macam mana boleh yakin letak RM30,000 tu? Beli sikit-sikit ke? Average up, average down? Betul Tuan, saya average up. Yang macam gini saya average up. Bila counter yang betul-betul padu, yang betul saya tengok boleh meyakinkan, saya tambah Tuan. Dah clear lah dia punya trend, memang dia bergerak ke atas. So, tambah sikit lah. Betul. So, tapi kalau macam counter yang dah tinggi-tinggi, lepas saya jual, kalau saya beli balik, itu saya dah beli sikit dah lah. Mungkin dalam orang kata apa, dalam unit yang RM10,000, RM20,000. Biar macam tadi saya beli sampai RM40,000, RM50,000. Ya. Punya unit tu. Ya, so benda tu sebenarnya kena jawab sendiri sebenarnya.
Kalau Betul. tanya saya berapa banyak kita patut beli, saya tak boleh nak jawab. Sebab setiap orang kemampuan berbeza, keyakinan berbeza, pengetahuan berbeza, pengalaman berbeza. Jadi soalan kadang-kadang berapa banyak saya kena beli saham ni? Ikutlah kemampuan masing-masing dan kita start small grow big. Pakailah modal kecil. Bukan bermaksud industri pakai RM30,000, newbie lain semua nak kena pakai RM30,000 baru berjaya. Tak semestinya. Betul tak? Betul tuan. Saya pun mula dengan sikit juga, tapi bila untuk tempoh-tempoh satu masa saya deposit sampai 50,000 dalam satu akaun CDS tu. Sebab bila-bila saya nak draw senang, 2 hari masa saya boleh draw. Tengok jumpa counter cantik, saya tunggu tekan buy. Kita Bila dah lagi cantik, saya average up. kita park modal dekat dalam M Plus online trading account. Ya betul tuan. Masa nak beli dah ready. Beli dah ready. Masalah ada orang masa nak beli baru transfer duit. Lambat. Lambat tuan, lambat. Tambah macam saya ni, saya tak tukar setting dia. Satu hari 3,000 je tuan, daripada M-Bank to you masuk ke CDS account. Satu hari. Kan. Jadi tersangkut. Nak transfer sangkut. Lambat. Lambat tuan, sangkut lah ni. Saya dah sikit-sikit saya masukkan dalam tu, pak saya siap. Tengok-tengok kita nak beli saham tu dah naik dah. Terlepas. Itu. Sebab lambat kan. Jadi sebab tu saya cakap apa yang terjadi pada tuan, sebab tuan dah faham dah apa nak kena buat, tuan buatlah ikut your style, ikut your keselesaan kan. Jadi sebenarnya saham ni kita kena buat baru kita faham. Memang kena lalui the process. Betul tuan. Kena rasa untung, kena rasa rugi dia, ambil pilih, kena rasa semua tu kena rasa. Ya. Semua kena baru datang alah bisa tegal biasa. Tapi kena positif lah, jangan loss lepas tu down kan, lepas tu tak nak buat. Untung rugi perkara biasa dalam saham. Loss 200, kita dapatkan 1,000. Boleh kan? InsyaAllah, tak rezeki lah. Alright, jadi Alhamdulillah kita dah sejam lebih dah bersama. Okay, kita dah berada di akhir sesi, kita dah share pengalaman mulakan langkah dalam saham, kita dah share tentang pengalaman beli saham, jual saham, kemudian kita dah belajar juga tentang, kita dah tengok juga result showcase, kita dah jawab soalan-soalan daripada penonton. Okay, jadi kita dah sampailah di hujung rancangan kita malam ni. Okay, jadi Tuan, ada apa kata-kata akhir sebelum kita akhiri sesi ni daripada Tuan? Silakan. Okay, tuan, harapan saya saham ni dapat sustain sampai, kalau boleh sampai bila-bila, selagi ada modal, selagi kita boleh tekan buy. InsyaAllah. Dan untuk jangka masa panjang, saya nak boleh berbelanja dengan selesa tanpa berkira-kira. Rasa nak beli apa, beli. Macam gitu. InsyaAllah boleh. Kita akan dapat apa kita nak tuan. Kita dah set dah lifestyle yang kita nak, insyaAllah kita akan moving towards that. InsyaAllah. InsyaAllah tuan. Saya rasa dengan saham insyaAllah boleh sampai ke tahap tu. Dengan sekarang ni apa yang ada tu saya boleh belanja untuk harian, macam itu je lah. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, alright. Jadi saya nak ambil kesempatan ini juga untuk ucapkan terima kasih pada Tuan Yusri sebab luangkan masa untuk sesi ini berkongsi pengalaman Tuan dalam saham. Saya sendiri sebenarnya pun banyak belajar daripada Tuan dalam apa yang Tuan share tadi, tentang modal dan sebagainya kan. Okay, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan tahniah juga Tuan berjaya mulakan langkah dalam saham dari newbie, dari zero knowledge sampai ke level sekarang ni. Walaupun dalam masa yang agak singkat, dalam masa beberapa bulan, Tuan boleh pick up all the knowledge dan Alhamdulillah rezeki Tuan berjaya buat profit. Okay, dan insyaAllah saya ambil kesempatan ini untuk doakan Tuan untuk lebih berjaya dalam saham. Okay, dan mungkin the next level Tuan boleh go for dividend counter pula. Mungkin Tuan ada profit tu, Tuan channel kepada dividend macam apa strategi yang kita belajar dan Tuan boleh create passive income. Formula Rockefeller, betul? Jadi itu adalah the next level dalam kita diversify profit kita dalam saham. Capital gain buat, dividend pun kita buat dengan pemahaman strategi yang betul. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah kita buat sesuatu benda yang sah di sisi undang-undang Malaysia dan juga patuh syariah, tak ada kerisauan untuk kita terlibat dalam saham, jana wang semudah di hujung jari. Jadi insyaAllah kita semoga perkongsian ini dapat inspirasikan lebih ramai lagi anda di luar sana yang nak belajar saham. Okay? Alright, jadi sampai sini saja Tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nanti my team akan hubungi Tuan lah untuk
untuk makluman seterusnya, insya-Allah. Terima kasih juga jemput saya malam ni untuk sesi kongsi pengalaman macam ini. Okay, terima kasih Tuan. Dapat banyak ilmu juga saya dengan Tuan ni. Alhamdulillah. Insya-Allah Tuan. Insya-Allah kita doa semoga panjang umur kita dapat jumpa nanti. Baik-baik, insya-Allah Tuan. Insya-Allah. Okay, so kita jumpa lagi Tuan. Take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright, Alhamdulillah kita dah selesai sesi kita pada malam ini bersama dengan Tuan Yusri Abu. Okey, berikan tepukan paling gemuruh kepada Tuan Yusri Abu kerana meluangkan masa dan berkongsi dengan kita pada malam ni. Okey, cuba tulis kat ruangan komen. Banyak tak anda belajar ni? Siapa yang belajar sesuatu? Cuba tulis kat ruangan komen. Siapa yang rasa macam terinspirasi, rasa bersemangat, rasa macam ada harapan dan peluang untuk berjaya dalam saham ni, cuba tulis yes dekat ruangan komen, insya-Allah. Saya nak tengok. Okay, right. Dan saya percaya ramai yang menonton ni adalah student kita dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, dan follower saya di Facebook page Nizam Malik mungkin belum pernah join kelas saham saya. Okay, tak kisahlah anda di mana pun. Okay, level anda. Okay, saya nak beritahu anda yang anda ada peluang. Okay, untuk jana pendapatan melalui saham, siapa-siapa pun boleh. Cuma anda beri peluang kepada diri anda untuk belajar ilmu ini. Okay, dan insya-Allah kita nak masuk ke tahun 2024 ni dengan semangat yang baru untuk kita jana lebih banyak pendapatan melalui saham. Okay, so sebelum saya akhiri sesi live kita pada malam ni, saya just nak maklumkan insya-Allah kita ada beberapa program yang Saham Mastery akan anjurkan, iaitu pada 18 November 2023 kita akan ada newbie Saham Mastery online. Okay, siapa-siapa yang newbie yang belum pernah belajar saham dan nak terlibat dalam saham, tak tahu langkah pertama, anda boleh join newbie Saham Mastery online pada 18 November 2023. Kita akan buat secara Zoom. Okay, so anda boleh register, anda boleh komen dan anda boleh PM us untuk info lanjut. Okay, kemudian the next kita ada apa lagi Sekejap saya nak check jap. Kita ada beberapa program yang menarik yang kita sediakan. InsyaAllah kita ada pada bulan Disember, of course, every week kita akan ada newbie Saham Mastery online. Kalau anda tak berkelapangan 18 November, anda boleh consider pada bulan Disember. Okay, dan insyaAllah pada bulan Januari 2024, ni adalah makluman istimewa untuk anda semua yang nak berjumpa dengan saya. InsyaAllah kita akan buat program live event secara berdepan. Okay, kita akan buat pada tarikhnya pada 27 Januari 2024. InsyaAllah kita akan buat program newbie Saham Mastery live event. Okay, secara berdepan kita akan buat di Johor Bahru, insyaAllah. Lokasi belum confirm lagi di hotel mana. Kita akan set minggu ni, nanti kita akan war-warkan. Okay, dan khas kepada 50 orang terawal yang register untuk newbie Saham Mastery live event, anda boleh register secara percuma. Okay, so 50 orang yang terawal insyaAllah, okay, anda boleh dapat tiket percuma. Kita bagi anda register super early bird. Okay, lepas habis 50 tiket, baru kita akan start buat pendaftaran secara berbayar. Itu pun akan bermula dengan tiket yang low tiket lah, RM27 macam tu. Lepas tu dia akan naik kepada harga asal dia lah. Okay, jadi siapa-siapa yang betul-betul berminat, anda kosongkan tarikh 27 Januari 2024. Okay, dan hari Sabtu separuh hari daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari, dan insyaAllah anda akan belajar banyak. Okay, dan newbie Saham Mastery live event berbeza dengan newbie Saham Mastery online. Modul dia ada sedikit berbeza. Okay, especially modul yang kedua, jalan pintas untuk newbie, kita akan belajar tentang formula Rockefeller. InsyaAllah formula Rockefeller saya akan ajarkan dalam newbie Saham Mastery live event. Okay, so siapa yang nak belajar, okay, anda ada peluang, dan kita tak buat selalu live event. Okay, kita sangat jarang buat live event. Jadi kalau anda nak join, jumpa saya, dapat semangat, aura dan sebagainya, insyaAllah kita jumpa dalam live event pada 27 Januari 2024. Okay, tapi seat sangat-sangat terhad kepada 100 orang sahaja. Okay, day one tu memang terhad. Okay, jadi that's why siapa nak, anda kosongkan tarikh anda dan ready untuk register. Kita akan maklumkan pendaftaran tu akan dibuka
di Facebook page Nizam Malik. InsyaAllah pada 19 November nanti. Hari Ahad ni kita akan open pendaftaran secara percuma. Okay? Dan kepada anda yang dah join Newbie Saham Mastery Online, dah tak nak kelas newbie, insyaAllah kita akan ada live event juga untuk train the traders. Train the traders teknik Z kita akan buat pada bulan Februari 2024. Okay, so kita akan buat train the traders untuk teknik Z. Okay, secara berdepan kita akan belajar sama-sama. Saya akan train anda untuk mahirkan macam mana nak cari permulaan uptrend. Okay, so insyaAllah kita akan buat pada bulan Februari. Tarikhnya nanti saya akan confirmkan. Alright, dan pada bulan Mac lebih istimewa. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita akan buat satu program live event train the traders tapi untuk teknik baru iaitu teknik TSR. Okay, teknik TSR kita akan buat secara live berdepan. Okay, saya akan train anda macam mana nak buat trendline, resistance, support secara live. Okay, so itu antara jadual-jadual kita pada bulan Januari, Februari dan Mac 2024. Okay, so kosongkan masa anda, get ready, nanti kita akan maklumkan di Facebook page Nizam Malik. Okay, so saya nak tanya dulu, siapa yang berminat nak join saya dalam live event? Siapa yang nak komen berminat? Berminat nak live event, nak jumpa saya dan nak belajar secara face to face, komen. Ni saya buat khas untuk anda yang tak nak belajar secara online, yang nak jumpa saya, nak berdepan. Okay, insyaAllah kita akan adakan sesi tersebut. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja makluman untuk buat masa ni. Okay, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton secara live dan terima kasih kepada anda yang klik like, klik love dan juga klik button share. Okay, dan please klik share sekali lagi, share banyak-banyak pun tak apa. Okay, dan saya sangat-sangat seronok dapat mengendalikan sesi Traders Talk pada malam ni dan saya harap anda juga seronok bersama dengan saya sepanjang lebih kurang 1 jam 20 minit macam ni. Okay, alright, so terima kasih kepada yang komen berminat. Nanti kita akan maklumkan untuk kita jumpa dalam live event nanti. Okay, so setakat ini saja, kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa follow saya di Facebook page Nizam Malik dan follow saya di TikTok page Tuan Nizam Malik. Okay, so take care semua, selamat malam saya ucapkan dan Free Palestine, Safe Palestine. Sama-sama kita doakan untuk keamanan seluruh dunia, insyaAllah. Okay, so take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik mengundurkan diri. Okay, take care semua. You are TNM, you are the next millionaire. Bye-bye. Green